Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW musafir ke Syam bersama bapa saudaranya, yakni Abu Talib. Syam ialah negeri Syria dan Lebanon. Dulu dinamakan Syam. Syria, Lebanon, itu Syam. Palestin, Iraq, kemudian Hijaz. Adapun negeri yang ada dalam peta hari ini itu mengikut pembahagian penjajah. Selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyah tahun 1924, maka Syam dibagi dua, satu Syria, satu Lebanon. Syria dan Lebanon diserah pada Perancis, penjajah Perancis. Palestin diserah kepada penjajah British. Iraq, Saudi, negeri Teluk, Yaman Selatan diserah pada pengaruh British. Mesir, Sudan pada British. Algeria, Morocco, Tunisia, Tanzania diserah pada Perancis. Begitulah mereka membahagi-bahagikan negeri orang Islam mengikut kumpulan penjajah itu. Bila bagi merdeka, dia serah pada puak-puak dia. Ini dia, merdeka lah namanya. Bila disebut Syam, bermakna Syria dan Lebanon. Abu Talib memelihara Nabi SAW bersama anaknya. Beliau bersungguh-sungguh menunaikan janjinya untuk memelihara dan menjaga Nabi SAW seperti yang diharapkan oleh Abdul Muttalib, ayahnya. Ayahnya Abdul Muttalib mewasiatkan Abu Talib supaya menjaga Muhammad SAW dengan jagaan yang sebaik-baiknya. Maka Abu Talib menjaga anak saudara ni lebih pada anak dia sendiri, mengikut wasiat ayah dia. Ketika Abu Talib bersedia untuk musafir ke Syam, dia tidak berupaya untuk menolak permintaan Nabi SAW untuk bersama-sama ke Syam. Walaupun usia Nabi pada masa itu hanya 9 tahun. Justru Abu Talib lebih berlembut dengan Nabi daripada anaknya Ali, Ja'far dan Aqil. Di sana ada 3 orang anak Abu Talib yang terkenal, Ali, Ja'far dan Aqil. 3-3 jadi sahabat Nabi. 3-3 ni. Tapi Nabi lebih mengutamakan Abu Talib lebih mengutamakan Nabi SAW. Bila Nabi nak ikut dia pergi ke Syam, kerana ada orang Arab di musim sejuk, musim panas mereka pergi ke Syam. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Bila Abu Talib nak pergi ke Syam, tiba-tiba Nabi SAW nak ikut sama. Maka Abu Talib tak tolak. Ramai di kalangan ulama meriwayatkan di dalam kitab-kitab mereka satu peristiwa penting, walaupun dari segi sanadnya dhaif, tetapi ceritanya masyhur, iaitu ketika rombongan mereka sampai ke Busra dalam negeri Syam, di mana ada seorang rahib, yakni padri, yang bernama Buhaira. Apabila ia melihat Nabi dan merenungnya, ia berkata kepada Abu Talib, "Apakah hubungan budak ini dengan engkau?" Abu Talib menjawab, "Anakku." Kata Buhaira, "Dia bukan anakmu. Tidak patut ayah kepada budak ini masih hidup." Mengikut ceritanya, padri Buhaira yang duduk di Busra, di sana ada padri-padri Kristian, termasuklah rahib-rahib Yahudi yang kuat berpegang dengan agama masing-masing, tak menyeleweng. Mereka bertapa, duduk di bukit bukau, gunung ganang, pulau-pulau dan padang pasir yang jauh, beribadat kepada Allah, kerana dunia dalam keadaan yang sesat, dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang kufur, penuh dengan kejahatan. Maka padri-padri yang soleh ini beruzlah, mengasingkan diri, bukan untuk mencari kelebihan dunia sebagaimana yang didakwa oleh orang kita yang tak faham dalam ilmu tasawuf. Kononnya nak dapat kelebihan rohani, nak minta keramat dengan Tuhan.
Kalau minta keramat dengan Tuhan boleh dunia lah, tak boleh akhirat. Di mana padri-padri ini berhijrah, meninggalkan kampung halaman kerana nak mengajar tak ada orang mengaji. Negeri dalam keadaan yang sesak, penuh dengan maksiat. Mereka ini membaca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang kuat berpegang dengan agama, berpegang dengan kitab suci Injil, Taurat. Di dalamnya menyebut kisah kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut tanda-tanda Nabi akhir zaman ini. Dan mereka merasakan bahawa sudah tiba masa kelahiran Nabi akhir zaman ini. Apabila rombongan Abu Talib yang membawa Nabi SAW sapa di Buhairah, tiba-tiba padri Buhairah, sapa di Busra, padri Buhairah ini terus pergi ke khemah Abu Talib dan menjemput Abu Talib datang ke khemah untuk dijamukan. Maka marilah Abu Talib. Dia tanya Abu Talib, bawa belaka. Abu Talib kata bawa belaka. Dia kata dok, ada lagi di khemah. Abu Talib kata dok, ada budak tak layak nak bawa. Padri dia kata bawa budak tu, bawa juga. Maka Abu Talib pun bawa Nabi SAW. Bila Nabi dibawa ke depan dia pun tengok atas bawah. Dia tanya Abu Talib, siapa budak ni? Budak ni siapa dia? Abu Talib kata anak saya. Padri dia kata tidak, mu tak usah pelawak lah, tak usah bohong pada aku. Mu bukan ayah dia mati dah. Tidak layak bagi budak ini ayah dia hidup. Akhirnya Abu Talib jawab, ya, dia anak saudaraku. Buhairah bertanya, di mana bapanya? Bapa dia di mana? Abu Talib menjawab, bapanya meninggal ketika ibunya mengandung. Abu Talib cerita terus terang. Kata Buhairah, betul, bawalah dia pulang ke negerimu. Berwaspadalah dari orang Yahudi. Demi Tuhan, wallahi, demi Tuhan, kalau mereka melihatnya di sini, akan berlaku perkara yang buruk kepadanya. Sesungguhnya akan berlaku kepada anak saudaramu ini perkara besar, kata padri itu. Buat balik. Nanti orang Yahudi tengok bahaya. Kalau orang Yahudi tengok anak saudaramu dia buat sesuatu, dia dibunuh. Kerana orang Yahudi mahu Nabi akhir zaman dilahirkan daripada bangsa Yahudi, tak mahu bangsa lain. Orang Yahudi akan bunuh. Yahudi sanggup bunuh Nabi-Nabi ada dah, dia bunuh. Apabila Nabi yang dia tahu akan zahir, Nabi akhir zaman, budak menjadi Nabi, dia bunuh. Dia nak suruh bangsa dia jadi Nabi. Buat balik, jaga baik, kata Buhairah kepada Abu Talib. Maka Abu Talib pun tergesa-gesa membawa pulang Nabi ke Mekah. Al-Qurtubi dan lainnya telah meriwayatkan bahawa hal ini ada hubungannya dengan firman Allah Ta'ala, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Suratul Baqarah ayat 146. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yakni Taurah dan Injil, mengenalinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mengenal anak-anak mereka, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ulama-ulama ahli kitab tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja tahu nama, tahu tanda-tanda yang ada pada tubuhnya. Siapa tanda pada tubuh pun tahu, rupa parah pun tahu, sifat-sifatnya tahu, tahu secara terperinci. Sepatutnya mereka lah yang dulu masuk Islam, tapi malangnya tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Kerana apa? Kerana ta'asuk berkaum. Ta'asuk berkaum kerana kejar dunia, tak ikhlas pada Allah Ta'ala. Walaupun mereka tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW,
tengok tanda yang ada pada tubuh Nabi, tak masuk Islam. Kita yang Islam ni kenal bila Nabi? Tak kenal, tak pernah jumpa Nabi, tak pernah tengok Nabi, tak kenal Nabi, cuma dengar cerita saja, kita masuk Islam. Bahasa Nabi pun kita tak kerti, bahasa Quran kita tak tahu, masuk Islam. Kenapa? Hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ada orang yang Tuhan tak beri hidayah, Iblis. Nampak syurga, nampak neraka, boleh cakap dengan Tuhan, Iblis ni. Kufur, kafir, laknat, tak dapat hidayah. Kenapa? Sombong, takabur dengan cerdik, dengan bijak dia, maka tak dapat hidayah, tak ada guna. Kalau Tuhan tak beri hidayah, cerdik, senang, kuat, gagah, tak dapat edah sikit habuk. Kalau tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap rakaat, tunjukkanlah kami, beri hidayah pada kami ke jalan yang betul. Hidayah ni Allah Ta'ala pilih pada siapa yang dia kehendaki. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah bertanyakan Abdullah bin Salam radhiyallahu an, adakah benar kamu mengenali Muhammad lebih daripada anak kamu sendiri? Abdullah bin Salam ialah seorang pendeta Yahudi, alim Yahudi, duduk di Madinah, di mana orang-orang Yahudi berkumpul di Madinah, beramai-ramai berkampung di Madinah. Kenapa? Kerana mereka tahu Madinah ni akan jadi tempat hijrah Nabi akhir zaman, negeri yang berkah. Mereka tahu Madinah ni tempat hijrah Nabi akhir zaman. Sahabat tunggu di situ bercucu cicit. Yang tua tak sempat mati, lahir baru, sehingga berkampung di Madinah. Kabilah Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, kabilah yang besar dan kabilah-kabilah yang kecil. Di antara ulama mereka Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ini ulama Yahudi. Masa Nabi berhijrah, dia hidup, dia masih ada lagi, sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ditugaskan oleh orang Yahudi untuk berdebat dengan Nabi. Berdebat dengan Nabi untuk nak tolak Nabi. Untuk nak tolak Nabi. Dia ni orang alim. Dia debat dengan Nabi, dengan Muhammad. Kalau menang jadi orang besar lah. Abdullah bin Salam jumpa dengan Nabi. Sebaik saja bertemu, melihat tanda-tanda yang ada pada wajah Nabi. Tanda-tanda yang ada pada wajah Nabi. Ini Nabi sungguh. Dan dikemukakan soalan-soalan. Nabi jawab soalan itu. Soalan tak boleh jawab, Nabi tak jawab. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya wahai Muhammad SAW berkenaan dengan ruh. Beritahu ruh ni urusan Tuhan. Masalah ruh, hakikat ruh aku tak tahu, ini urusan Tuhan. Yang tahu dia jawab, yang tak tahu dia kata ini Tuhan yang tahu. Ini Nabi sungguh. Kalau dia tanya hal roh pun jawab juga, pelawak tu. Pelawak. Kalau tak tahu dia jawab juga. Menandakan dia menerima ilmu daripada Allah Ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian dia minta dengan Nabi jangan beritahu ke orang Yahudi dia masuk Islam. Orang Yahudi yang menghantar Abdullah bin Salam, tunggu nanti balik tak balik. Akhir mari turun. Mari turun. Abdullah bin Salam sembunyi di belakang dinding dalam bilik, sembunyi dalam bilik. Orang Yahudi tak tahu dia ada dalam bilik. Orang Yahudi tanya, ada tak Abdullah bin Salam mari? Lalu mereka tanya, sahabat-sahabat ni tanya, siapa Abdullah bin Salam ni? Dia kata, orang alim kami. Abdullah bin Salam ni orang alim kami, orang alim, ulama kami, ulama besar kami, Abdullah bin Salam ni. Lalu Abdullah bin Salam pun tubik. Abdullah bin Salam kata, ini Nabi sungguh, Rasul sungguh, beriman kepada Rasul yang sungguh ni. Lalu puak Yahudi kata, ni orang celaka, celaka selalu. Ini orang Yahudi punya hal. Ini orang yang celaka. Ulama dia kata celaka kerana beriman dengan Nabi SAW. Sayyidina Umar tanya Abdullah bin Salam, betul ke wahai Abdullah bin Salam,
mu baca hak Nabi ni dalam kitabmu, tanda-tanda yang ada pada tubuh Nabi. Mu kenal Nabi macam kenal anak. Abdullah bin Salam menjawab, ya, bahkan lebih dari itu, lebih kenal daripada anak lagi. Kerana Allah telah mengutuskan pemegang amanahnya di langit kepada pemegang amanahnya di bumi tentang sifatnya, maka aku dapat mengenalinya. Adapun anakku, tidaklah aku ketahui sifatnya. Anak aku tahu rupa dia, sifat aku tak tahu. Sifat dia, perangai dia aku tak tahu anak aku lagu mana. Tetapi Nabi akhir zaman ni, aku tahu rupa dia dan aku tahu sifat dia, lebih pada anak lagi. Mengenali Nabi SAW lebih berkenaan anak. Abdullah bin Salam termasuk di kalangan ahli syurga. Nabi jamin masuk syurga Abdullah bin Salam ni. Di mana belum dia masuk Islam, dia setelah dia masuk Islam, dia cerita ke Nabi. Dia cerita ke Nabi, dia kata dia berjalan-jalan, dia jumpa satu tiang besi. Lalu Allah suruh naik. Di atas tiang tu ada tali dan simpulan dia. Ada orang suruh naik, panjang. Dia pun naik dengan susah naik itu. Siapa di atas hujung tiang tu ada simpulan. Lalu orang kata, pegang kemah, pegang kuat pada simpulan. Dia kata, saya pun pegang kejut saya. Kejut lalu tidur. Lalu Nabi kata, mu naik itu ialah Islam. Tiang tu Islam. Simpulan tu 2 kalimah syahadah. Pegang betul-betul dengan 2 kalimah syahadah ni. Ialah akidah kepercayaan pada Islam. Dan apa yang mu mimpi itu, kata Nabi, menandakan mu mati dalam keadaan Islam. Mu masuk syurga. Masuk syurga. Maka setelah Nabi wafat, Nabi dah mati, sahabat yang muda-muda ni belajar dengan sahabat yang tua-tua. Ada kalangan mereka yang tua ni beritahu kaum muda-muda ni, hak yang masih budak masa Nabi ataupun yang tabi'in yang tak sepak dengan Nabi, kalau nak kenal ahli syurga, pergi kat dia, ke Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam jalan di masjid, tu di ahli syurga, sahabat tu kata. Lalu budak muda jumpa dengan Abdullah bin Salam, terus salam, apa? Budak ni kata, mu ke ahli syurga. Dia kau selalu, jangan kata begitu. Syurga-syurga ni bukan aku, ini kepunyaan Allah Ta'ala menentukan syurga. Menunjukkan dia tidak berbangga dengan kedudukan dia, ibadat dia kuat, Islam dia kuat. Bukan Tuhan beri syurga dengan percuma, kerana ada kepercayaan dia dan amalan dia. Ditanya amalan dia, ditanya pegangan dia, disoal, baru betul sungguh. Jangan kata aku ahli syurga saja. Kena tanya apa amalan aku. Sayyidina Umar tanya, maka Abdullah bin Salam jawab. Sayyidina Umar ni sahabat yang besar. Di antara sebab Islamnya Salmanul Farisi ialah kerana mengikuti berita kelahiran dan sifat Rasulullah SAW dari kitab-kitab zaman dahulu dan ulama ahli kitab. Betul juga Salmanul Farisi. Salmanul Farisi ialah seorang sahabat yang berasal di Parsi, di Iran, daripada Iran. Parsi ni Iran lah, orang Parsi bukan orang Arab. Asal dia agama Majusi, agama menyembah api. Kemudian dia masuk Kristian. Dia tengok sembah api ni tak pakar. Bukan satu ajaran yang betul. Dia sembah api, sembah apa api. Jumpa dengan padri pujuk dia masuk Islam. Dan padri itu memberitahu kepada dia akan zahir Nabi akhir zaman. Zahir Nabi akhir zaman. Barangkali masanya sudah tiba, ataupun sudah dekat kelahiran Nabi akhir zaman ini. Dan Tok Guru dia padri memberitahu pada dia sifat-sifat Nabi akhir zaman. Tok Guru dia sudah tua dah. Bila Tok Guru dia tenang sakit nak mati, dia minta Tok Guru dia tunjuk kat mana gak ada orang alim. Ada orang alim, saya nak pergi jumpa dengan alim tu. Tok Guru dia ayat lah, ada dekat Syam ada orang alim. Dia pun pergi dekat gereja. Dekat gereja, dia tengok ulama-ulama ahli kitab ni duduk ambil pitih orang.
ambil duit orang kerana minta ampun dosa. Kerana di antara ajaran Kristian ialah padri dia boleh hapun dosa. Kalau buat dosa banyak-banyak, boleh picih padri. Padri boleh hapun bagi pihak Tuhan. Ini di antara benda yang ada dalam agama Kristian. Selama menyaksikan dan dia bertemu dengan padri yang tua juga, padri yang tua yang berpegang dengan agama sungguh, yang melihat penyelewengan padri-padri ini. Dia belajar dengan padri ini mati padri ini pula, dan dia mendapat petunjuk. Akhirnya dia sampai ke Madinah, kerja dengan orang Yahudi, kerja naik pohon khema. Kerana pohon khema ni buah dia tak masuk sekaligus, dia kena pilih buah dia masuk tidak sekaligus. Maka dia ambil upah naik pohon khema. Salmanul Farisi, dia naik pohon khema. Orang Yahudi ni memanglah tokai khema, kaya. Pada satu hari tiba-tiba dua orang Yahudi, pemimpin Yahudi Madinah, dia kerja ni orang besar Yahudi, bercakap dua orang ni, dia dengar. Orang ni kata ada orang mari sini, nama dia Muhammad, dia dakwa dia jadi rasul. Kemudian dia tanya sama-sama dia, betul rasul ni ada tanda-tanda dia? Macam mana ada tanda? Kata ada, sungguh tanda tu. Tanda rasul tu ada pada orang yang mari ni. Dan macam mana kita? Tak boleh ikut. Kalau ikut habislah kita. Tu tak. Kalau ikut habislah kita. Pengaruh kita jatuhlah, kedudukan kita jatuhlah. Kerana bukan puak kita jadi nabi ni. Salmanul Farisi mendengar. Lalu akhirnya dia cari Nabi duduk di masjid. Dia kenal tengok Nabi, dan dia tengok tanda-tanda yang ada pada Nabi, macam Tok Guru dia khabar. Betul sungguh. Walaupun demikian dia nak peresah lagi. Dia bawa buah khema menghadap Nabi. Dia kata saya sedekah ni. Nabi ambil buah khema, tak makan. Nabi beri orang sebelah dia suruh makan. Nabi tak makan, perhati tengok. Dia kata ni tanda. Di antara tanda Nabi akhir zaman, dia tidak makan sedekah. Sedekah orang dia tak makan. Dia makan hadiah dia ambil. Kalau sedekah dia tak ambil. Sedekah untuk orang miskin. Kemudian lepas beberapa hari dia mari pula. Dia kata ni hadiah, barulah Nabi makan. Ni tanda sungguh. Tanda dia. Kemudian dia ikut Nabi berjalan. Duduk di belakang. Nabi pun sengaja awak jatuh ke air belakang ni, nampak tanda di belakang. Ada tanda sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama ahli kitab, iaitu khatamun nubuwah. Lalu Salmanul Farisi masuk Islam. Jadi menunjukkan bahawa ulama-ulama ahli kitab tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan hari ini ada pendedahan pula orang baca kitab agama Hindu, kitab agama Buddha, kitab agama lain pun juga mendedahkan tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Mendedahkan. Kerana agama-agama ni semua agama zaman dulu, ribu tahun, ratus tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agama-agama ni pada asalnya adalah agama tauhid. Kemudian bila sudah lama jadi mengarut. Jadi menyembah berhala. Mula-mula sembah Allah Ta'ala. Bila ulama mati, pemimpin mati, buat gambar pemimpin. Buat patung pemimpin, buat gambar pemimpin. Sayang pemimpin ni, puja gambar dia. Lepas tu sembah gambar ni pula. Puja gambar menyebabkan jadi agama keberhalaan. Dengan sebab itulah tidak digalakkan letak gambar pada baju, gambar orang pada apa ini, tidak digalakkan. Islam tidak menggalakkan gambar ni. Setengah ulama mengatakan gambar ni boleh untuk pasport je, untuk IC. Tak apalah.
Untuk tujuan lain tak apa molek gambar-gambar ni. Tak apa molek. Kerana akhirnya akan jadi hanyut. Akan jadi begitu. Maka berlakulah keberhalaan. Patung Nabi Ibrahim, patung Nabi Nuh, patung ulama-ulama dipujanya. Bila sudah jadi jahil lama kelamaan, memuja patung untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Itu ceritanya. Oleh kerana itulah dalam kitab-kitab Veda, kitab Veda ni kitab suci agama Hindu. Dalam kitab Majusi, agama menyembah api di Iran. Agama yang lain termasuk Buddha dikatakan, disebut di dalamnya Zahir Rasul Akhir Zaman, dengan bahasa masing-masing, dengan perkataan masing-masing. Maksudnya bahawa kelahiran Nabi Akhir Zaman disebut di dalam kitab-kitab agama. Ulama-ulama ahli kitab mengetahuinya. Macam kita baca sebelum ini, bagaimana ahli-ahli nujum yang yang boleh mencuri rahsia langit memberitahu tentang kelahiran Nabi Akhir Zaman. Allah Ta'ala dedahkan kepada mereka semua. Tapi malangnya, bila mari Nabi Akhir Zaman, dah ikut. Dan di sana bukan saja padri masuk Islam, ada sami-sami Buddha, sami Hindu yang masuk Islam. Bila mengaji sungguh, Tuhan kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh perjalanan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Kalau orang tu dia bersungguh nak cari kebenaran dengan ikhlas, akhirnya Tuhan beri hidayah, jadi masuk Islam. Kalau orang tu tak bersungguh, tak dapat hidayah. Kalau tak bersungguh dengan Islam pun lucu daripada Islam. Jaga-jaga. Dan sebab itu kita disuruh bersungguh, bukan saja mencari ilmu, termasuklah bergantung dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan iman kita. Oleh itu maka menasabahlah Buhairah yang banyak membaca kitab suci itu, menyedari apabila melihat Nabi dengan tanda-tanda yang ada padanya, dan apa yang berlaku adalah tepat sekali dengan kenyataan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, bahkan penonjolan diri sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja tepat dengan Quran, tepat dengan kitab, tepat dengan batang tubuh yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul sungguh. Wallahu a'lam.